Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita nak menjadi insan Rabbani, seluruh kehidupan kita mesti berteraskan kepada hukum Islam, lahir dan batin. Maka dia letakkan ciri yang paling utama sekali, saya dah ulas dulu, ialah ciri Tauhid. Tauhid ni ibu kepada seluruh sistem kehidupan kita untuk kita menjadi insan Rabbani. Saya dah baca dengan panjang hari itu. Pada malam ni saya nak sambung. Ciri yang kedua untuk menjadi insan Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tasrif Nazir kalau ada, Datuk Timbalan, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk dan sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi pengajian, khususnya Tauhid, tapi saya sentuh juga benda-benda lain. Minta tolong jaga anak ya. Perhatian, minta tolong jaga anak-anak. Sebab ini masjid, nanti dia ganggu. Bukan kita salahkan budak, tapi kita kena jaga dia lah. Boleh, tapi kena jaga dia lah. Minta tolong ya. Tuan-tuan sekalian, pada 11 bulan 6 yang lepas, saya telah sebut ada 2 tips tentang bagaimana kita nak mendapat solat yang sempurna. Dan tips ini bukan saya petik daripada kitab-kitab tertentu, tapi daripada pemerhatian saya. Yang saya telah ulaskan 2 hari itu ialah yang pertama, waktu kita takbiratul ihram itu betul-betul kita keluar daripada alam dunia ni dengan berbagai-bagai, semua kita masuk kepada satu alam, satu zon yang kita nak tumpukan sepenuhnya. Bermula daripada takbiratul ihram itu yang pertama, saya tak nak ulas lagi dah. Yang kedua, apabila kita bermula daripada kita takbiratul ihram sampailah tamat salam kita tu, kita semestinya lupa siapa kita. Kedudukan kita, pangkat kita di luar sana kita lupakan. Waktu kita berada ketika semayang atau dalam keadaan kita solat itu, kita hanya dengan seolah-olah kita berada di depan dia, memenuhi kehendak hadis Al-Ihsan, anta abuda rabbaka ka'annaka tarahu. Daklah kau sembah Tuhan itu seperti kau nampak dia. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kalau kamu tak nampak dia pun dia nampak kamu. Jadi perasaan itu kita apply pada waktu itu, maka kita lupa kedudukan kita, kita hanya dengan dia. Kesemua kita adalah hamba belaka. Hamba itu tuan tahulah kedudukan hamba dengan Tuhan. Jadi begitulah. Kita kena lupa benda itu semua. Itu 2 yang saya telah ulaskan. Saya nak tambah lagi 2 tips yang boleh mengelokkan solat kita ni khususnya, iaitu tips yang ketiga lah. Kita cuba memahami sedaya mungkin setiap bacaan kita di dalam solat, kalau boleh. Terutamanya kita katakan bacaan iftitah, Allahu Akbar kabir walhamdulillah, sampai habis. Kita faham kalau kita mampu lah. Sebab memahami itu juga membawa pada kita tumpu kepada apa yang kita baca. Lepas tu kita baca Fatihah. Maka Fatihah itu lebih utama lagi kita faham. Faham dengan tafsirnya sekali supaya kita apply perasaan itu ke dalam Fatihah dengan sempurna. Itu yang kedua. Kalau Fatihah itu ada ayat-ayat yang begitu punya tinggi, dia punya signifikannya dalam ibadah. Terutamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya dah ulaskan. Cuba faham betul-betul setiap bacaan yang kita baca, terutama rukun qauli. Daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa maksudnya? Lepas tu iftitah. Lepas tu kita baca tahiyat akhir, itu rukun qauli. Lepas tu kita bagi salam ke kanan. Kalau kita mampu lagi bacaan-bacaan yang lain seperti doa iftitah,
dan berbagai-bagai tasbih di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam i'tidal, itu lebih-lebih cantik lagi. Semua ini untuk membawa kita berada dalam betul-betul zon kita solat, kita lupa yang lain. Yang keempat, sebelum saya pergi pada yang keempat ni tuan-tuan sekalian, benda-benda yang saya sebut ni tidak disebutkan oleh ulama sebagai syarat atau rukun. Macam khusyuk itu, tak ada ulama kata rukun. Tapi semayang yang tak khusyuk macam tak semayang lah. Jadi apa sebab? Dalam fiqh dia tak meletakkan itu sebagai rukun. Kerana kesukaran orang nak khusyuk dengan sempurna. Maka benda itu menjadi tuntutan sunat tetapi tak menjadi rukun. Kalau orang yang tak khusyuk itu takut sampai batal. Kerana itu dalam fiqh dia tak letakkan itu sebagai rukun. Tetapi kalau kita tak memenuhi kena khusyuk, solat kita tak begitu berarti. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini satu elemen yang cukup penting. Disebutkan oleh banyak tokoh-tokoh agama termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kita lakukan dan hendaklah kita lakukan solat kita tu dengan penuh kecintaan kita. Dengan penuh keinginan kita. Dengan penuh kesukaan kita ketika kita melakukan ibadat itu. Bukan dengan separuh hati. Masih budak berlari ya. Di tempat saya budak berlari sampai terkencing-kencing. Hendaklah dia lakukan itu dengan penuh keinginan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh suka. Sebab tu kalau orang melakukan ibadat dengan separuh hati, dengan nak tak nak, seperti orang Kedah kata macam melepaskan batuk di tangga, maka ibadat kita amat kurang artinya. Sebab itu kalau kita melakukan tarawih misalnya, bagi orang yang berminat kepada ibadah, dia bukan memendekkan rakaat, menyikitkan rakaat, tapi dia suka nak banyak lagi. Ada yang tambah sampai lebih 20 pun ada. Sebab dia lakukan itu dengan minat, dengan suka. Tapi kalau ada yang suka nak memendek-mendekkan kerana dia kata gitu gini, maka itu melambangkan dia tak begitu berminat untuk beribadat. Mungkin sekadar untuk melepaskan kewajipan sahaja. Tuan-tuan sekalian, kalau kita melakukan ibadat dengan tidak begitu minat, hanya sebagai kita katakan melepaskan kewajipan je lah, saya takut terjatuh seperti ayat yang saya nak baca ini. Surah An-Nisa ayat 142. Tuan-tuan tengok. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tetapi Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila salati, apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikannya dengan penuh malas. Ini Tuhan sebut. Orang munafik ni kalau dia mendirikan salat, mendirikannya dengan penuh malas, dengan penuh segan, macam terpaksa aja. Yura'unan nasa, sekadar nak tunjuk pada orang lain. Ini yang selalu saya sebutkan ni. Dia balik rumah bapa mentua dia solat, ke rumah dia tak solat sebab bapa mentua tu mungkin ustaz dengan ustazah. Maka dia solat. Di rumahnya tak solat. Solat untuk manusia. Sifat itu sifat munafik. Sekadar nak tunjuk pada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tak ingatkan pun kepada Allah waktu salat tu, melainkan sedikit saja. Maka peratus ingat kepada Allah tu mungkin sedikit sangat berbanding dengan peratus-peratus kerana-kerana yang lain. Ini yang saya katakan intisari ibadah, khusyuk dan sebagainya tu, terutamanya dalam bab salat. Itu dua tips tambahan yang mesti kita cuba wujudkan untuk menjadikan salat kita tu terbaik. Lakukan salat dengan minat ni tuan-tuan sekalian. Tuhan sebutkan dalam satu ayat yang lain, surah Al-Hujurat ayat 6. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humur rasyidun. Terjemahannya, saya baca terjemahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta kepada ibadah sebagai simbol keimanan, dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Sampai macam itu sekali kita nak melakukan ibadat. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kekufuran atau perkara-perkara yang menjauhkan kamu daripada Allah. Membenci kamu kepada kekafiran, kamu benci juga kepada kefasikan dan kedurhakaan.
Maka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ayat ini mengesahkan amat-amat dituntut supaya kita melakukan ibadah, terutamanya solat, dengan penuh minat, dengan penuh suka. Sebab seperti saya kata dah minggu yang dulu, solat itu ialah ibu kepada amal ibadah kita yang lain. Kalau yang itu tak begitu sempurna, yang lain pun mungkin tak sempurna juga. Maka itulah tuan-tuan sekalian, 2 tips tambahan yang saya nak bagi di samping 2 tips yang saya telah sebut pada 11 hari bulan 6 hari itu. Satu isu lagi. Itu satu isu salat. Tentang isu korban. Korban telah timbul berbagai-bagai, bukan kontroversi, berbagai-bagai misi atau berbagai-bagai versi. Terutamanya isu-isu yang yang pertama yang sekarang ini dah berlaku perbezaan hari wukuf tu di di Arab. Mereka raya hari Rabu kan? Ya tak? Kita raya hari Khamis. Tak apalah, ikut yang lepas-lepas dah, kita ikut takwim kita. Soalannya apabila mereka raya hari Rabu, hari tasyrik mereka tamat pada hari Sabtu. Kita raya pada hari Khamis, hari tasyrik kita tamat pada hari Ahad. Soalnya bagi orang-orang yang buat korban pada hari Ahad itu macam mana? Saya susah nak cakap kata itu diterima atau tidak, sebab kita melakukan raya haji, itu pun nama raya haji, ialah kita berasaskan pada wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah itu berlaku pada hari Selasa lah ya. Sebab hari Rabu dia orang raya kan. Jadi bermakna kita masih tidak wukuf lagi. Jadi kita nak buat korban, tentulah korban kita akan lewat 1 hari daripada hari tasyrik, kalau hari yang keempat. Jadi saya susah juga nak mengatakan sah tak sah, sebab ikut kaedah fiqh, kalau dia buat korban tu melepasi hari keempat, maka itu bukan jadi korban lagi dah. Dia jadi sembelihan biasa. Jadi sama ada itu betul-betul hari keempat atau hari ketiga mengikut takwim itu saya tak tahu. Kalau ikut keputusan tahun lepas, dia kata mesti ikut takwim di sini kan. Jadi kemungkinan hari Ahad itu masih dikira hari tasyrik. Tapi kalau hari Ahad tu tidak lagi dikira hari tasyrik, kalau tak dikira, bermakna orang yang buat korban pada hari Ahad tu kemungkinan tak jadi korban. Sebab dia hari raya 3 hari ekstra. Kalau raya hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tapi kita yang raya hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi hari Ahad tu yang risiko sama ada korban kita tu berlaku korban atau tidak. Yang inilah yang saya rasa tak tahulah, saya tak berani nak kata, saya kata pihak mufti atau pihak kerajaan boleh tentukan benda inilah. Cuma kebanyakan kita mungkin tak buat korban kot pada hari Ahad tu. Cuma dia persoalan yang timbul katanya yang buat korban di Kapocha dia apa semua itulah. Itu wallahu alam lah. Satu lagi yang saya nak sentuh masalah korban ni tuan-tuan sekalian ialah kejadian korban ni. Kalau tuan-tuan tengok surah As-Saffat ayat 99 sampai 111 itu, yang saya tak nak cerita dalam ayat Al-Quran yang jadi panjang sikit, iaitu Nabi Ibrahim dia telah berdoa dapat anak Ismail, anak yang disayanginya, anak yang ditunggu kedatangannya bertahun-tahun tapi tak ada anak, sehingga dia terpaksa kahwin lagi satu dengan Siti Hajar untuk mendapat anak Ismail. Tak lama lepas dapat Ismail, datang pula anak yang kedua melalui isteri yang pertama dia, namanya Ishak. Apabila anaknya Ismail ini telah mencapai umur agak dewasa, dia kata di sini falamma balagha ma'ahu sa'ya, iaitu ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke 101, 102. Apabila Nabi Ismail ini telah umurnya meningkat yang boleh berusaha bersama-sama dengan bapaknya, maka dikatakan oleh ahli tafsir sekitar 13 tahun. Maka waktu itu Ibrahim kata, "Qala ya bunayya," wahai anakku. Dia cakap dengan cukup lemah lembut, panggilan dengan penuh manja sebagai anak yang paling disayanginya. "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara."
ayahanda telah bermimpi yang ayahanda diperintahkan untuk menyembelih engkau. Wahai anak, apa pendapat engkau? Dia cakap dengan cukup lemah lembut, dengan penuh sederhana. Dan anaknya pun dah boleh faham sewaktu itu, sebab dia sebut sekitar 13 tahun begitulah. Sebab dia boleh berusaha dah. Kalau sekarang ini bila dapat berita macam itu, kalau seorang bapa dia kata kepada anaknya macam itu, mungkin anaknya cari polis ataupun dia kata bapaknya dah married dan sebagainya. Kalau sekarang lah. Tapi si Ismail ini sebagai anak yang matang, apa jawapannya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, silakan lakukan. Sila lakukan. Dia sebut pula dengan lemah lembut. Ya abati ini panggilan dengan penuh manja sebagai anak yang kesayangan bapa. Wahai ayahanda, sila lakukan seperti mana yang telah diperintahkan itu. Jangan keberatan. Jangan keberatan. Kemudian dia sebut lagi lepas itu, satajiduni insya'allahu minas sabirin. InsyaAllah wahai ayahanda, ayahanda akan dapati anak anda ni sedia menanggungnya dengan penuh sabar. Itu dua quotation yang amat berkesan. Yang pertama, Ibrahim tergamak memberitahu anak dia yang dia bermimpi untuk menyembelih anak. Walaupun betul benda itu patut cukup-cukup berat sebab anak kesayangan dia. Tapi demi perintah Allah dia sanggup meluahkan gitu kepada anak. Itu pihak Ibrahim. Anak yang ditunggu-tunggunya sekian tahun. Tapi dia tergamak melahirkan benda itu dengan walaupun dengan berat. Tapi dia tergamak sebab demi perintah Allah. Manakala si anak yang dah matang yang boleh fikir. Anak yang mengetahui apa erti disembelih. Bukan anak yang setahun 2 tahun. Anak yang boleh fikir apa erti disembelih. Mungkin dia boleh cabut lari. Mungkin dia boleh bertindak melawan bapaknya sebab dia dah 13-14 tahun. Tapi apa jawapan si anak? Silakan wahai ayah. Sila lakukan apa yang diperintahkan itu. Anak anda sanggup menerimanya. Itu tuan-tuan sekalian merupakan dua quotation yang amat tinggi nilai pengorbanannya. Yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah manusia. Bapa yang menyayangi seorang anak, yang menunggu kedatangan anak, dan dia ingin nak bersembelih dan sanggup nak disembelih kerana perintah Allah. Manakala si anak ni pula dia tahu nyawanya akan terbang, tetapi dia sanggup menyerah dirinya untuk disembelih demi perintah Allah. Lepas itu falamma aslama, apabila kedua-dua anak beranak dia dah setuju. Dah setuju dah, menyerah diri dah. Si bapa dah bersedia dengan pisaunya. Si anak pun telah mengiring badannya. Tak payah ikat-ikat apa lagi dah sebab persediaan di dua-dua pihak. Anak bersedia dengan menyediakan dirinya, bapa pun telah bersedia nak ikat, nak apa macam kita sembelih lembu tu. Memang dah lembu tu tak tahu apa benda pun. Ini dah dua-dua pihak dah bersetuju untuk melaksanakan benda ini. Jadi tidak ada dia nak mengelupur, nak apa, tak ada lagi dah. Itu apabila kedua-dua anak beranak dia dah bersedia untuk penyembelihan ini. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami sini Allah. Wahai Ibrahim, Tuhan kata, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Berhenti, engkau jangan buat. Engkau telah mengotakkan mimpimu. Makna walaupun belum sempat engkau nak sembelih, sekadar itu mencukupi. Engkau telah mengotakkan mimpimu. Makna Tuhan kata, jangan teruskan. Seolah-olahnya begitu. Walaupun dalam ayat dia tak sebut, jangan teruskan. Tapi, wahai Ibrahim, engkau telah mengotakkan mimpimu. Walaupun kau tak sempat menyembelih anak engkau. Inna kadzalika najzil muhsinin. Maka begitulah kami membalas orang yang buat baik. Buat baik sini ialah Ibrahim sebagai seorang bapa penyayang tapi sanggup menyembelih anak. Begitu juga anak yang paling setia sanggup menurut kehendak bapa dengan perintah Allah. Itu kedua-dua pihak. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Dan ini satu ujian yang amat nyata. Saya nak ulas tuan-tuan sekalian. Peristiwa ini kejadian korban sebenar tak berlaku. Faham tak? Apa yang berlaku Tuhan gantikan dengan satu sembelihan. Wa fadainahu bi dzibhin azim, ayat lepas pada itu. Maka kami gantikan peristiwa itu dengan satu sembelihan yang besar. Maka ulama kata kibash dan sebagainya. Yang menjadi penting tuan-tuan sekalian, kejadian korban yang dikehendaki iaitu Ibrahim menyembelih anak tak sempat. Ismail pun walaupun dia rela tapi tak sempat dia buat apa-apa. Tapi Tuhan kata cukup memadai. Engkau telah mengotakkan
mimpimu, mana engkau telah mengotakkan perintah aku, mana pengorbanan telah dilakukan, telah diterima. Sebab tu Tuhan sebut, inna kadzalika najzil muhsinin. Maka Tuhan telah terima setakat itu. Jadi intisarinya tuan-tuan begini, peristiwa korban sebenarnya tak berlaku. Apa yang berlaku ialah ganti korban itu. Tapi Tuhan telah iktiraf. Apa sebab Tuhan iktiraf? Pengorbanan telah berlaku, iaitu bagaimana sanggupnya Ibrahim demi perintah Allah sanggup mengorbankan anaknya. Kesanggupannya nak mengorbankan anak itu satu semangat pengorbanan yang cukup tinggi. Begitu juga si anak yang sanggup menyerahkan lehernya untuk disembelih, itu juga satu pengorbanan yang cukup tinggi. Kedua pihak anak beranak ni bukan tahu pun kata benda tu Tuhan nak ganti dengan kibas, semua tak tahu. Tetapi dengan episod ini telah cukup pengorbanan dilakukan. Saya nak apply kepada sekarang ini. Sekarang ini kita lebih refer korban tu berapa ratus ekor lembu, berapa ratus ekor kambing. Walaupun kadang-kadang orang yang sembelih itu tak datang ke majlis itu pun. Tak, orang yang buat korban itu tak datang pun dalam majlis itu. Korban online. Dia kata dia transfer dah duit tu berpuluh-puluh ribu kepada imam, tolong buatlah bagi pihak saya. Saya berada di mana, jangan tanya lah. Mungkin dia pergi makan angin ke apa, saya tak tahu sebab cuti kan. Korban online. Kalau macam ini punya bentuk korban tuan-tuan sekalian. Bagi orang yang ada duit begitu, setakat nak keluar di mana 6,000 seekor lembu, tak ada masalah. Adakah semangat korban seperti ini berlaku atau tidak kepada orang yang macam itu? Itu soalannya tuan-tuan sekalian. Dia bukan nak lihat jumlah lembu, bukan nak lihat jumlah kambing, tetapi sejauh mana semangat korban seperti yang diabadikan oleh anak beranak ni berlaku atau tidak kepada orang yang buat korban. Kalau semangat korban itu tak berlaku, ataupun sebenarnya korban ada tapi pengorbanan tak ada, maka apa yang berlaku sembelihan saja. Itu yang saya bimbang. Sebab Tuhan sebut dalam ayat yang lain, saya nak baca ni, tentang benda ini mungkin jadi begitu. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha. Daging-daging korban itu tak sampai pun kepada Allah. Tak akan sampai kepada Allah daging korban. Tuhan bukan nak makan daging korban. Wala dima'uha. Darah-darah korban pun tak sampai kepada Allah. Bermaknanya berapa banyak daging kamu sembelih, berapa ekor lembu kamu sembelih, berapa ekor kamu sembelih kambing, berapa banyak kamu telah mengalirkan darah, yang itu Tuhan tak pandang, bukan yang itu Tuhan tak. Bermakna bukan Tuhan tak jumlah ekor tu, berapa banyak kita korban, bukan yang itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang nak sampai kepada Allah, yang nak diterima oleh Allah ialah ketakwaan yang lahir daripada pengorbanan itu. Jadi saya nak applykan dua peristiwa ini. Sejauh mana orang yang melakukan korban online dengan mudah-mudah tak pergi melihat benda itu pun tak, dia setakat wakil, dia mengutamakan kerja lain, mungkin dia makan angin, tapi korban dia buat sebab dia transfer pun melalui online, akad kepada tukang sembelih pun melalui online juga. Sejauh mana semangat korban orang tu buat? Itu soalan saya. Setakat sembelihan, alhamdulillah, orang banyak sembelih, orang kampung boleh tumpah makan, alhamdulillah. Tapi semangat korban yang diabadikan dalam kisah Ibrahim dengan Ismail tadi, sejauh mana berlaku kepada orang yang melakukan korban macam itu? Itu belum kita tengok lagi latar belakang duit dia ambil kat mana. Dia boleh korban sampai 4-50 ekor. Mungkin dia jutawan ataupun dia pegang pos-pos yang penting, saya tak nak sebut dengan detail. Mungkin duit daripada sumber mana kita tak tahu. Adakah ada peruntukan khas untuk korban, kita tak tahu. Jadi dia mungkin appear atas nama dia. Lagi-lagi jauh daripada korban. Jadi selalu saya sebut tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku sekarang ni banyak ialah sembelihan korban yang banyak. Tetapi semangat korban entah iya atau tidak. Sebab kalau kita tengok dalam kisah Ibrahim tadi, kepentingan dirinya diketepikan. Kalau kepentingan dirinya tentu dia ingkar, dia minta bantah daripada Allah. Tak kata gamak saya nak sembelih ya Allah. Cengku dia kata gitu. Ni dia tak jawab pun. Maknanya dia ketepikan kepentingan dirinya, sayang beranak, sanggup sembelih. Si anak pula dia ketepikan nyawanya demi perintah Allah. Itu semangatnya. Sekarang ini sejauh mana orang sanggup mengenepikan kepentingan diri
demi kerana kepentingan yang lebih utama. Tak kira lah, kita tengok dalam kepimpinan, kepentingan kepada rakyat. Kalau dalam apa-apa hal pun, kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan dia. Jadi kalau kita tengok hari-hari sekarang tuan-tuan sekalian, orang yang buat korban tu juga, dia jadi pemimpin misalnya. Dia mengutamakan kepentingan rakyat atau utamakan kepentingan dia dalam kepimpinannya. Walaupun dia buat korban banyak. Tuan-tuan jawab sendirilah. Saya cuba juga bercakap benda ini untuk nak mendedahkan bahawa kita banyak buat korban, tapi sejauh mana pengorbanan berlaku. Seolah-olah kita lebih bernilai kepada berapa ekor kambing, berapa ekor lembu dan berapa banyak kita buat. Tapi kita tak nilai semangat pengorbanan, iaitu mementingkan kepentingan yang lebih utama. Dalam konteks ini, kepentingan perintah Allah. Dalam konteks lain, kepimpinan dan sebagainya, kepentingan rakyat dan sebagainya. Adakah benda itu berlaku atau tidak? Kalau selagi benda itu tak berlaku, bahkan kurang sangat, walaupun banyak sembelihan dibuat, pada saya faedah korban tak begitu banyak lah kepada orang berkenaan. Suara saya dah banyak guna ni, saya tak tahu. Saya nak bagi satu contoh pengorbanan yang agak penting di samping yang kisah Ibrahim tadi. Apabila perintah hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, jadi kesemua orang diperintahkan berhijrah. Ada yang sanggup, ada yang tak sanggup. Berbagai-bagai kisah. Tuhan janjikan yang sanggup tinggal berbagai-bagai harta dia berada di Mekah, dia sanggup, itu yang terbaik sekali. Ada 2-3 golongan. Saya tak nak sebutlah dengan detail. Saya nak baca ayat ni. Tuan-tuan buka surah Al-Hashr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara. Orang-orang yang telah menyediakan, yang telah duduk, menyediakan rumah, berada di Madinah. Di-refer ni kepada orang Islam yang telah berada di Madinah, yang nak menyahut ataupun menyambut kedatangan orang Mekah. Wal iman min qablihim, dan orang-orang yang telah beriman terlebih dulu. Mereka beriman sebelum orang Mekah pergi ke Madinah pun mereka dah beriman. Itu maksudnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini penting. Orang Madinah ini amat suka kepada orang Mekah yang datang kepada mereka. Mereka tak terasa terganggu sikit pun. Mereka bukan kenal mengenali pun, tak ada, sebab tidak ada perhubungan sebelum itu. Cuma tahu kata orang Mekah nak datang. Kalau kita sekarang ni nak datang pun bukan jumlah sikit-sikit. Malu semua orang Islam di Mekah tu yang sanggup pergi, kena pergi ke Madinah. Jadi datang akan menyusahkan orang Madinah, akan berlaku rumah yang tak cukup dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku. Tetapi orang Madinah ni sedikit pun tidak ada perasaan macam itu. Bahkan mereka mengalu-alukan kedatangan orang Mekah ni yang berbagai-bagai keadaan. Wala yajiduna fi sururihim hajah. Di hati orang Madinah ni tidak ada apa-apa perasaan pun. Perasaan keinginan, nak cemburu, nak jealous, apa-apa semua tak ada. Hajatan mimma utu. Keperluan dia nak cemburu berbagai-bagai apa yang mereka dapat di Madinah tadi. Takut-takut diganggu oleh orang Mekah nak datang. Sedikit pun mereka tidak ada perasaan seumpama itu. Wa yusiruna ala anfusihim khassas walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka mengutamakan orang Mekah yang datang tu lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka banyak dalam keadaan susah. Ceritanya begini tuan-tuan sekalian. Sampai ke Madinah itu, ada yang muda tinggal isteri di Mekah. Mereka tawar isterinya yang ada lebih itu, offer untuk orang Mekah kahwin. Silakan pilih yang mana. Mungkin orang perempuan kata, Allah hinanya orang perempuan sampai boleh di-offer oleh suami. Jangan ukur nilai kita sekarang. Nilai kita sekarang ni, ada orang perempuan sekarang ni sampai tolak hukuman madu tu, kita tak adil pun ada, kita gitu. Tapi orang dulu dia menerima hukum Islam tu, memang begitu keadaan dia. Dia rasa satu pengorbanan. Dia sanggup menawarkan salah seorang isterinya untuk dikahwini oleh kenalannya yang baru datang ni daripada Mekah. Sanggup sampai macam itu. Punya pengorbanannya. Lagi satu, mereka pergi sana sama-sama perlu kepada makanan, minuman dan sebagainya. Maka ada di kalangan mereka yang memiliki beberapa bidang tanah. Jadi ada yang offer tanah itu bagi dua, ambil seorang separuh, sama-sama mengusahakan. Rasulullah pula larang, jangan.
Kamu tak payah nak bagi kepada orang yang datang daripada Mekah ni. Kamu sama-sama mengusahakan, sama-sama dapat hasil. Harta tetap milik orang Madinah asal. Nabi pula sekat. Tapi bagi mereka orang Madinah ni dah sanggup nak bagi benda tu semua. Itu semua di atas semangat pengorbanan, semangat ukhuwah Islamiah yang ditunjukkan. Bagaimana pengorbanan orang Madinah untuk orang Mekah demi kerana persaudaraan Islam. Itu contoh-contoh yang adalah sejarah, tuan-tuan sekalian. Selagi kita tidak mempunyai semangat macam ini, perlu berkorban untuk benda yang lebih utama, terutama dalam kepimpinan lah. Dalam apa kepentingan. Macam sekarang ni kronik lagi keadaan kita ni. Dah menjadi heboh dah. Dalam kepimpinan orang Melayu, bukan keutamaan kepada yang dipimpinnya, tapi keutamaan masih kepada diri dia. Maka yang dipimpin tadi entah ya entah tidak. Sebab itu kalau saya sebut secara umum gitu cukup lah. Ini dah clear, orang tahu semua. Sepatutnya dengan dah berapa puluh tahun kita merdeka ni, keadaan kita bertambah baik. Kalau pemimpin sejak pada dulu sampai sekarang, pemimpin Melayu yang agama Islam lah, mengutamakan rakyat yang dipimpinnya lebih daripada diri mereka, saya yakin nasib kita tak jadi macam sekarang. Saya yakin tak jadi macam itu. Tapi mengapa keadaan kita jadi sebaliknya? Sebab pada pendapat saya ni, sebab mereka lebih mengutamakan agenda dan kepentingan peribadi daripada apa yang dipimpin untuk rakyat. Saya rasa gitu. Saya sebut benda ni begini, tuan-tuan sekalian, bukan saya nak ceroboh, nak mengata orang atau tidak, tapi saya nampak semangat korban yang nak diabadikan melalui kisah korban ini, dan kita nak buat korban tak berapa lama lagi. Apakah benda itu diaplikasikan dalam perangai dan tingkah laku kita? Atau sekadar benda itu berapa ekor lembu, berapa ekor kambing, dan ada masjid-masjid pula berbangga dengan jumlah lembunya. Jadi adakah setakat itu saja? Itu kita tak sebut lagi bagaimana perbuatan daging, pembahagian daging yang tak begitu betul, tak berbagai-bagai, tak kira lagi tu. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau dalam melakukan ibadat yang penting begini pun, kita masih mengambil titik bengik. Kita mengutamakan benda zahir. Kita mengutamakan berapa ekor lembu. Kita mengutamakan berapa ekor kambing. Tapi kita tidak mengutamakan roh dan semangat ibadat tersebut. Maka itulah masalah kita sekarang. Kita tak mendapat hasil yang langsung, direct daripada berbagai-bagai ibadah yang kita buat. Macam saya sebut tips tadi, ada 4 tips yang kita buat tu tidak terdapat dalam syarat-syarat fiqh tentang syarat sah sembahyang begitu. Tetapi kalau kita tidak memenuhi perkara tersebut, kualiti solat kita tu amat rendah. Macam kita serius atau tidak waktu takbiratul ihram. Itu satu. Yang kedua, adakah kita betul-betul berada di solat itu, kita tepikan siapa kita di luar sembahyang? Adakah kita rasa begitu? Yang ketiganya, kita memahami atau tidak setiap butiran yang kita baca. Maka dengan sebab itu, kalau imam tu baca panjang sikit, komplain. Walaupun imam suara sedap. Sebab kita tak menghayati apa yang dibacanya. Berbeza dengan negeri-negeri yang memahami bahasa Arab, macam di Mekah misalnya. Imam baca sampai berjala-jala pun tidak ada orang yang boring jemu. Sebab mereka dapat ikuti. Itu perbezaannya. Kemudian yang keempatnya, adakah kita melakukan amal ibadah itu dengan minat, dengan suka, atau separuh hati, atau sekadar batuk di tangga. Ini pun satu isu juga. Jadi selagi level kita melakukan ibadah ini, dalam bab korban kita lebih pentingkan jumlah lembu, kambing, tapi semangat korban kita tak apply dalam hidup. Dalam bab salat pun begitu, kita lebih pentingkan, kita tak cuba hadirkan diri kita ni memenuhi tip-tip yang saya sebutkan tu. Maka kerana itu, kualiti amal ibadat kita masih tidak mencapai kepada level yang patut-patut kita dapat. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, orang tanya kehebatan, keindahan Islam itu apabila kita rasai nikmat kita beribadat. Macam orang yang selalu semayang tahajud setengah malam. Nak bangun bukan senang tu. Tapi bagi mereka yang selalu bangun tengah malam, saya pernah mendapat seorang kawan saya, dia tak pernah miss solat tahajud setiap malam dah berpuluh-puluh tahun dah. Dia kata kalau dia tak solat, dia tak boleh tidur. Dah sampai peringkat macam itu. Kita pula rasa terseksa nak kena bangun tu. Hanya itu perbezaannya. Jadi itulah saja saya rasa saya boleh bagi tips sikit malam ini untuk menambahkan lagi, terutamanya di segi korban, dan yang keduanya di segi kualiti solat.
Pada 11 bulan 6 tu juga saya dah sentuh tentang insan Rabbani. Saya nak sambung lagi balik pada malam ni. Sempat 3 perkara lah. Saya sentuh dengan panjang pada tarikh berkenaan nak menjadi insan Rabbani ini, asas utamanya mesti tauhid. Insan Rabbani maknanya insan yang kehidupannya berteraskan kepada ketuhanan 100%. Kehidupannya mesti berpaksikan ketuhanan. Ketuhanan ni maknanya Tuhan mengutuskan Nabi, ada Rasul, ada Al-Quran, ada hadis. Maka hidupnya berada di atas asas ini. Maka itu insan Rabbani nama dia. Insan yang menjadikan hukum-hukum Tuhan Allah itu sebagai landasan kehidupannya. Dia tidak cuba dengan mudah-mudah untuk mengeluarkan dia daripada skema ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita nak menjadi insan Rabbani, seluruh kehidupan kita mesti berteraskan kepada hukum Islam, lahir dan batin. Maka dia letakkan ciri yang paling utama sekali saya dah ulas dulu, ialah ciri tauhid. Tauhid ni ibu kepada seluruh sistem kehidupan kita untuk kita menjadi insan Rabbani. Saya dah baca dengan panjang hari itu. Pada malam ni saya nak sambung. Ciri yang kedua untuk menjadi insan Rabbani. Semestinya dia tak boleh memandai-mandai. Syok sendiri nak dalam melakukan, nak mengikuti apa juga amal ibadah dalam Islam yang dikaitkan dengan Tuhan, tidak boleh memandai-mandai. Sonok sendiri. Dia mesti berteraskan kepada Al-Quran dan hadis. Kaedahnya begini tuan-tuan sekalian. Kalau bab ibadat, kesemuanya dia bermula dengan tak boleh, melainkan ada dalil yang membolehkan. Nak solat macam mana? Ada hadisnya. Nak berdoa macam mana? Ada hadisnya. Nak pakai tutup aurat macam mana? Ada hadisnya. Ada pendapat ulamanya. Tapi kalau kita nak melakukan insan Rabbani ini dengan pandai sendiri, dengan agak sendiri, dengan mental sendiri, dengan ilmu yang kita miliki yang subjektif itu, tidak berteraskan kepada syarak, ini akan mendedahkan kita kepada bid'ah. Dan ini ditolak sama sekali. Jadi dengan sebab itu, nak menjadi insan Rabbani, mesti insan yang mengikuti penuh apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh memenda-menda dengan sedikit. Walaupun hatinya tulen, kita kata macam ni. Orang yang masuk kepada ajaran sesat lah. Dia dah pencet dah, dia rasa nak mendalami agama, tapi dia tak ikuti proper channel. Dia masuk, jumpa guru tarikat yang songsang, dia tak tahu songsang tak songsang, dia tak pernah alami, tapi dia seronok, dia syok. Kadang-kadang pengajian-pengajian yang sesat tu dia buat pendalaman dan sebagainya. Dia ikuti tapi dia seronok. Artinya ikhlas. Tapi ikhlas macam itu, kalau tak menepati hukum syarak, tak diterima. Akan berlaku khurafat, akan berlaku bid'ah. Itu yang banyak wirid dan kelambu, berbagai-bagai zikir yang macam-macam yang kita dengar pelik, terutama ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hal itulah. Sebab setakat ikhlas saja tidak cukup kerana tak menepati hukum syarak. Atau dia menepati hukum syarak, dia pandai semua, dia belajar tinggi-tinggi, tetapi bukan tujuan kerana Allah, tujuan nak menunjuk, tujuan riak, tujuan takbut dan berbagai-bagai tujuan, tidak ikhlas, pun ditolak. Jadi untuk menepati kehendak ini mesti ada dua itu, dan dikatakan oleh seorang tokoh ahli tafsir yang terkenal, iaitu Al-Fadhil bin Iyad. Dia kata gini, apabila ditanya kepada dia, Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca tu, surah Hud dan surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak menguji kamu siapa yang paling baik tingkah lakunya. Ditanya kepada dia apa yang paling baik tingkah lakunya, dia katakan amal ibadah yang diterima oleh Allah. Amal ibadah yang diterima oleh Allah, dia kata bergantung pada dua. Yang pertama yang ikhlas, yang kedua mesti ikut sepenuh apa yang Nabi bawa. Tak boleh pindah-pindah sendiri. Ada salah satu tak diterima. Macam yang saya bagi contoh tadi, ada satu ada ikhlas, dia nak belajar betul-betul tapi dia tersalah pilih guru, tak diterima. Yang kedua tu dia pandai semua, dia mengaji tinggi tetapi penuh dengan riak, penuh dengan takabur, bukan kerana Allah, pun ditolak. Jadi untuk mendapat kualiti ibadah yang diterima macam ini, nak menjadi insan Rabbani, mesti dia ikut sepenuhnya kedua-dua, iaitu Al-Quran dan hadis, dan pendapat-pendapat ulama yang muktabar yang berteraskan kepada Al-Quran dan hadis. Itu sebagai ciri yang kedua untuk mendapat
insan robani. Jangan pandai-pandai sendiri. Sebab itu kalau orang tu dia cerdik macam mana pun dalam bab-bab jadi dia tak boleh pandai-pandai sendiri. Mesti ada dalilnya, ada bukti. Kemudian yang ketiga, nak menjadi insan robani juga, mesti pendirian itu dikembangkan dalam segenap aspek kehidupannya. Tak boleh dia hanya nak menjadi insan robani ketika berada dalam masjid, ketika berada di surau. Tapi kalau dia ada dalam kelab, dia jadi manusia yang macam lain. Dia berada di pub, dia menjadi manusia yang macam lain. Atau bila dia bercampur dengan orang bukan Islam, nampak dia tidak ada perbezaan sangat dengan orang bukan Islam. So itu ada orang yang demi kerana dia nak please kawan-kawan dia yang kadang-kadang bukan Islam, dia join kelab-kelab tentu, maka dia kata bukan I nak minum sangat, tapi I terpaksa minum lah. Kalau tidak nanti apa kata pula kawan-kawan. Ada yang kata macam itu. Ada yang macam tu, saya pernah dengar yang kata gitu. Kawan yang saya kenali, dia latar belakang lebih kurang macam saya juga bagus. Tapi dia terlibat dengan satu kerjaya yang mendedahkan dia kepada hal macam itu. Kalau zaman-zaman dulu, tuan-tuan sekalian, dalam ketenteraan pun banyak aktiviti-aktiviti dalam dulu. Bahkan zaman dulu lah, kata wine dapat dengan mudah apa semua zaman dulu. Sekarang ni dikata-kata ada daripada itu. Jadi itu kesemuanya sebab mereka mempunyai pendapat macam ini. Air dengan minyak tak bercampur. Kita solat elok-elok. Datang bulan puasa kita puasa elok-elok. Waktu majlis-majlis agama kita buat elok-elok. Tapi kalau yang tak melibatkan agama ni sikit-sikit lah daripada itu. Kalau kita tanya dia, mana tempat yang tak terlibat dengan agama ni? Ya tak? Mana ketika yang kita tak terlibat dengan agama? Malaikat kita sengaja mengeluarkan diri kita daripada terlibat dengan agama. Kita nak masuk jamban pun ada bacaan dia. Kita nak keluar daripada jamban pun ada bacaan dia. Agama. Nak buat hubungan seks dengan isteri pun ada kaedahnya. Agama. Di mana tempat dan ketika yang kita kata kita tak terlibat dengan agama? Melainkan kita sengaja mengeluarkan diri kita daripada terlibat dengan agama. Maka kita kata, oh ini tak terlibat dengan agama. Ini majlis sosial. Apabila dia kata gitu, orang lain pun senyap. Maka dia buatlah apa yang patut sesuai dengan majlis sosial. Itu yang saya pernah kata berkali-kali. Waktu pagi tu angkat nikah. Hari Jumaat pula. Pakai tu macam nak pergi masjid dengan tutup auratnya, dengan air semayang. Semua yang datang pun pakai pakaian samping elok. Sesuai lah. Nak angkat nikah ni, istighfar, bertaubat semua. Suruh angkat nikah. Cukup cantik. Sebab apa? Pagi tu majlis agama. Tapi apabila buat perjumpaan reception, perjumpaan kenduri yang malam tu, buat di hotel 5 bintang. Maka ketika itu, yang datang itu macam-macam bentuk. Yang dedang aurat, yang begitu begini. Macam-macam lah yang kita tak gamak nak sebut. Kalau kita tanya mengapa jadi perbezaan begitu? Yang tadi dia kata itu majlis akad nikah yang second mesti jaga betul-betul hukumnya. Tapi yang malam ni sekadar dah ada double standard. Jadi nak menjadi seorang instan robani, tak boleh sama sekali double standard yang macam itu. Itu maksud saya. Tak boleh sama sekali kita nak jadi manusia yang double standard macam itu. Tapi sikap double standard ni kepada orang yang tak beriman banyaklah. Di rumah dia baik dengan isterinya. Isterinya pun kadang-kadang tertipu dengan perangai dia kerana dia baik. Tapi di luar daripada rumah mungkin orang lain pula mengaji isterinya. Isterinya tak tahu. Dan ini berlaku. Sebab dia cuba wujud dua identiti yang kontras. Kerana dia tidak menjadi instan robani yang tulen. Sebab instan robani yang tulen ini tidak memilih ketika, tidak memilih tempat, tidak memilih waktu, tidak memilih masa. Sepanjang masa dia menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tapi mengikut kaedah yang tertentu. Jadi itu bezanya. Sebab itu saya tahu dalam sehari dua ni keluar viral tentang satu ustaz. Apabila dipanggil dia menjadi apa, dia, yang sambut dia tu dedah aurat apa semua tu. Itulah tuan-tuan sekalian tu. Apabila ustaz tu balik, disalahkan ustaz itu. Bukan salah bagaimana organizer mengaturkan benda itu. Jadi ustaz tu sombong melakukan ni. Jadi nak bagi yang baik ni adjust dengan maksiat. Bukan yang maksiat tu nak ikut yang baik. Ada 5 minit lagi bukan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila dah nilai kita sampai pada peringkat macam itu, yang baik terpaksa ikut kepada yang tak baik. Yang kerana kehendak majoriti atau kehendak masyarakat yang telah memisahkan sebahagian daripada kehidupannya pada agama, maka itu yang sikit sebanyak
bibit-bibit sekular di Kedah di Barat itu telah berlaku. Iaitu agama ini dipisahkan daripada kehidupan. Agama diletakkan di tempat-tempat yang tertentu sahaja. Waktu-waktu tertentu saja. Dan untuk occasion-occasion tertentu sahaja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak baca satu dua ayat ini. Surah Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghribu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Bagi Allah berada di timur dan di barat. Allah tidak memilih tempat Allah itu sama ada di timur atau di barat. Kita boleh menghadap kiblat di mana-mana. Di mana saja kamu berada dan kamu menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Maka tidak memilih tempat dan ketika. Ini kita sendiri yang memecah-mecahkan benda itu tempat-tempat tertentu. Seolahnya waktu kita nak hidup secara yang un-Islamik itu, kita seolah-olahnya Tuhan macam tak ada di tempat itu. Seolah-olahnya begitu. Tonton tengok surah yang kedua Al-Mujadalah ayat 7. Ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum. Kamu berada, kamu berbisik. Kamu ingat kamu berbisik. Hanya 3 orang. Kita berbisik dari 3 orang, kita nak buat apa? Kamu jangan lupa ada seorang lagi, iaitu Allah berada di sama dengan kamu. Ni kalau kita nak buat apa-apa, kita plan-plan apa-apa, kita 3 orang ni, orang lain tak tahu ni. Jangan lupa ada lagi Tuhan bersama kita. 4. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Kalau kamu berlima pun, kamu jangan lupa yang ke-6 tu Allah ada. Wala adna min zalika wala aksa. Tak lebih dan tak kurang, mana tetap Tuhan tu akan berada. Yang ada Tuhan tu tak ada. Illa huwa ma'ahum. Kerana Tuhan itu sepanjang masa bersama dengan kamu. Ainama kanu. Bagaimana kamu berada dan di mana juga mereka berada. Kita jangan lupa begini. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, apabila orang memisahkan kehidupannya daripada begini, apabila dia rasa orang tak boleh trace, dia buat salah. Apabila dia tak dapat didetect oleh SPR, dia tak dapat diketahui oleh bagai-bagai dengan cara, kerana dia mempunyai cara kaedah tertentu untuk menyembunyikan benda itu, maka dia buat maksiat. Sama ada rasuah atau dia boleh buat, sebab dia sangka dia boleh sembunyi daripada manusia dengan sistem pentadbiran yang ada atau dengan kedudukan dia yang mampu buat begitu, maka dia tak fikir ada pihak lain yang mengawasi dia. Maka keyakinan kepada pihak lain mengawasi dia itu ialah Allah, dan itu nak kehidupannya macam itu, kehidupan Rabbani. Kalau tak ada macam itu, insan itu tak jadi insan Rabbani. Tetapi banyak kehidupan kita jadi begitu. Kita bermuka-muka pernah ada waktu orang tengok, waktu lain teruk. Jadi dengan sebab itu saya rasa dia akan bunyi lagi sekali ya. Sebab itu Tuhan sebut dalam satu ayat yang lain, tuan-tuan tengok. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ingatkan Allah dengan ingatan yang banyak. Maknanya kena ingat selalu, banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan kamu bertasbih kepada Allah tu pagi dan petang, siang dan malam dan sebagainya. Bermakna konsep kita mengingati Allah tadi bukan konsep waktu tertentu, masa tertentu. Cuma kita emphasize. Apabila bulan puasa kita buatlah lebih banyak. Kemudian bulan puasa pula kita berzikir, baca Quran. Itu kita emphasize saja, kita melebihkan. Bukan kita waktu lain kita lupa. Ni kalau tidak, waktu bulan puasa itu jadi macam malaikat. Di luar daripada bulan puasa, jadi bukan malaikat lagi dah. Jadi saya kata waktu dah cukup. Saya berhenti sekejap untuk lagi kalau ada masa. Kita beri peluang kepada azan. Silakan. Ya. Sambung sikit lagi kalau boleh ya. Untuk meneruskan ciri ni, iaitu ciri yang ketiga, iaitu kita mesti jadikan keseluruhan aspek kehidupan kita itu berada dalam keadaan kita mematuhi titah perintah Allah. Sama ada kita berseorangan, kita ramai, kita berada secara yang tempat terbuka atau tempat tertutup, kita jadikan itu patuh kepada hukum Allah, itu nilai hidup kita, bukan kerana orang lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi seorang Islam yang baik, katalah seorang suami yang baik, dia berada dalam keadaan macam itu, isterinya tak perlu bimbang. Dia tak akan menduakan isterinya walaupun isterinya tak ada. Sebab bukan dia jadi baik itu kerana dia takut pada isterinya, tapi dia jadi baik itu kerana dia mematuhi dan takut hukum Allah.
Itu berbeza dengan seorang perempuan yang cemburut dengan memiliki seorang suami yang kita kata hidung belang lah, suami yang tak beriman. Di depan dia mungkin I love you, you love me sampai beratus kali, tapi di belakang dia belum tentu orang lain pula. Dan ini telah menjadi kadang-kadang nilai yang agak meluas di Eropah. Dia tahu suaminya apabila di luar dengan orang lain, di rumah dengan dia. Jadi bagi masyarakat Islam pada benda begini amat berkurangan bagi mereka-mereka yang betul-betul kehidupannya berada sebagai instan Rabbani. Saya nak sebut satu ayat tuan-tuan sekalian, iaitu surah An-Nur ayat 36-37. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Terjemahannya, cahaya itu iaitu cahaya keimanan itu berada di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan oleh Allah untuk memulakan dan menyebut namanya. Mana di rumah-rumah yang selalu menyebutkan nama Allah, yang selalu mengingati Allah. Dan di sana bertasbihlah orang yang tinggal di rumah tu yang menyebutkan namanya pagi dan petang. Mana di rumah yang dihiasi dengan cahaya iman dan takwa kepada Allah. Dan ditambah lagi ayat lepas pada itu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Seorang laki-laki, maksud sini bukan laki-laki saja, orang mukmin sama ada lelaki atau perempuan yang tidak dilalaikan oleh bisnes. Dia tidak menjadi lalai kerana sibuk bisnes. Wala bay'un, dan juga berjual beli yang sibuk. Satu ayat je lah. Daripada mengingati Allah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Makna bagi orang yang baik ini dia tidak boleh dilalaikan sama sekali dengan kesibukan je dalam hidup. Sama ada bisnes, kerjaya atau apa juga daripada mengingati Allah. Tapi ada orang kompromi. Semayang puasa tu diketepikan dulu apabila sibuk. Tak layak qada pun dia qada. Dia cari alasan untuk memudahkan benda tu boleh qada. Sedangkan puasa, solat tuan-tuan sekalian cukup rumit nak mudah-mudah qada. Tapi ada orang mudah aja. Tetapi dia kata sini, orang lelaki yang macam itu tidak mudah dilalaikan oleh bisnes dia, kesibukannya daripada mengingati Allah. Dan mendirikan solat serta menunaikan zakat. Kerana yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kerana dia takut kepada satu hari, iaitu hari kiamat, yang mana pada hari-hari itu hati-hati dan pemandangan manusia semua boleh bertukar, iaitu penyiksaan daripada Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai rumusan lah, saya telah sebut dua ciri pada malam ini untuk menjadi instan Rabbani ini sebagai ciri tambahan tauhid yang dulu. Ciri yang kedua ni mesti kita ikut sepenuhnya acuan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Jangan pandai-pandai sendiri dalam nak menjadi instan Rabbani, terutama amal ibadah. Yang ketiga, kita mesti jadikan nilai hidup Islam itu nilai yang menyeluruh dalam kehidupan kita. Jangan kita sisih-sisihkan ini, ada agama ini tak terlibat agama, di sini majlis sosial yang tak perlu kuat agama, ini majlis agama yang mesti cara agama. Jangan macam itu double standard. Ini banyak berlaku. Kalau kita masih bersikap macam itu, kita masih tidak menjadi insan Rabbani. Cuma penyesuaian diri perlu ada lah. Kata kita menyertai satu majlis yang agak sosial sikit, tapi kita tetap tutup aurat. Itu maksudnya. Ni tapi dedah aurat sampai peringkat ni, ini apa cerita ni? Kata kita nak modern sikit, kita pakailah fashion sikit, tapi aurat tetap tutup. Itu maksudnya. Takkan nak sama kita pergi majlis sosial dengan kita pakai pakaian nak pergi solat jemaah tentu tak sama. Tetapi ciri Islam Rabbani tetap ada tutup aurat. Tutup aurat ada 2-3 konsep. Yang pertama tutup kulit, tak nampak kulit dalam. Yang kedua tutup shape, tutup figure. Dia kena jaga begitu. Jadi benda tu dikawal. Walaupun berfashion sikit sebanyak, tak apa. Dengan syarat jangan tujuan nak riak pula fashion itu. Itu soal lain pula. Itu tajuk lain. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sambung setakat itu. Saya akan sambung lagi ada 3-4 ciri yang lain dalam waktu yang lain. Sebelum saya berhenti, saya minta ampun dan maaf di atas berbagai-bagai kekurangan yang saya miliki. Dan sempena Raya Aidil Adha ni juga saya minta ampun dan maaf di atas penampilan saya yang saya rasa cukup lama di masjid ini. Tak kurang daripada 25 tahun saya ingat saya lah. Ikut rekod saya. Saya mula berkhidmat lebih dulu daripada Ustaz Zuhairi. Dia kata dia pun dah 23 atau 24 tahun dah. Saya lebih dulu pada dia 2 atau 3 tahun. Jadi tentulah banyak kekurangan, banyak kecacatan, banyak ketelanjuran.
Dan generasi yang mengikuti ceramah saya daripada awal dulu pun mungkin dah banyak tak ada. Sebab saya mula berceramah daripada umur sekitar 30-an. Tahun 80, tahun 82 mula. Sampai sekarang dah 40 tahun ceramah. Dan umur 74 tahun lebih. Jadi kerana itu banyaklah kesilapan, rasanya banyak ketelanjuran. Harap maafkan saya lah. Kerana yang sempurna dan perfect itu tak lain tak bukan melainkan Allah. Kita sebagai manusia ni, kita berdoa untuk menjadi insan yang terbaik. Dan salah satu daripada ciri insan terbaik, insan kamil ialah insan Rabbani. Maksud insan Rabbani, dia menjaga kerohanian dia dan dia menjaga jasmani dia daripada terlanjur yang melanggar hukum-hukum syarak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.